Assalamualaikum. Malam ni aku duduk kan. Aku duduk fikir balik kan. Tentang pergolakan politik negara kita, orang-orang politik ya. Bila aku duduk renung-renungkan balik kan, kita banyak yang kita tak sedar sebenarnya, kerana kita banyak duk terikut orang. Padahal kita bukan faham sangat pun, kan? Ramai yang tak faham pun, tapi turut mengecam. Malam ni aku nak cerita, nak ajak korang semua cuba fikir balik, dan kita renung-renungkan balik. Tentang apa? Mampus, ni kan ada yang meroyan naik sawan apa semua ni kan. Tentang Tun Mahathir. Mari kita cuba duduk, kita fikir dan kita tengok betul-betul. Nak jadi Melayu yang hebat, kena pandai duduk, tengok satu-satu benda. Satu-satu benda kau tengok, kau boleh tengok ke depan 20 step, tengok ke belakang 20 step. Okey. Mari kita tengok. Memang betul lah ya. Kita tak nafikan ramai orang mengecam Tun Mahathir ni, ya. Mengata, mengutuk dia, ya. Dan yang mengata kat Tun Mahathir ni kebanyakannya orang-orang yang daripada bangsa Melayu, kan? Jadi kat sini bila kita tengok konsep yang dibawa oleh orang politik ni, sebut pasal Melayu lah, parti keramat lah apa semua ni, dia tak apa ni orang kata, tak related. Sebab apa? Engkau mengutuk Melayu. Ya, sekurang-kurangnya Tun Mahathir tu dia adalah satu Perdana Menteri yang memimpin orang-orang Melayu 22 tahun tau. Okey, kita cerita pasal dia kayakan anak dia apa semua. Ini semua sembang-sembang kosong. Ya? Pernah tengok tak anak Tun Mahathir ke Tun ke diheret ke mahkamah macam Tok Najib kena tu? Tak pernah. Sebab apa tak pernah? Itu menunjukkan cerita tu cerita kosong. Ya, sekadar nak menjatuhkan pandangan dan nak bagi masyarakat jadi confused tengok Tun tu. Ya? Kita tak nafikan Tun memang kaya, anak-anak dia pun kaya-kaya kan. Tapi kita kena faham satu benda kat sini ya. Kalau dia kaya ke, dia apa ke, yang kita nak tengok apa dia buat untuk rakyat. Betul tak? Selama 22 tahun Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita ada tengok orang Melayu bergolak. Kita ada tengok parti politik jadi kelang kabut, huru-hara tak? Tak ada tau. Macam mana Tun mentadbir negara dan menjaga parti politik UMNO tu, kita tengok pada zaman dia. Tak ada siapa berani menentang Tun tau pada masa pada zaman pentadbiran dia. Nampak macam mana dia jaga negara tu. Kita jangan persoalkan anak dia kaya apa semua, macam mana dia orang kaya apa semua. Kalau ada bukti, yes, kita terjak, bawa pergi court apa semua. Jangan sembang kat luar. Aku rasa amatlah tidak adil kita mengata kepada Tun Mahathir tu dalam keadaan kita sendiri pun nampak tiada sebarang pendakwaan terhadap Tun Mahathir tu, dan tiada sebarang pendakwaan terhadap anak-anak dia sehingga ke hari ni. Yang kita dengar jerit pekik, Tun songlap lah, Tun ni lah, Tun kayakan anak lah. Itu yang kita dengar. Tapi tak ada satu orang pun yang berani mengheret Tun dan anak-anak dia pergi ke mahkamah. Jadi cerita-cerita yang tidak dibawa ke muka pengadilan ni adalah cerita-cerita kosong. Sedangkan kalau dah dibawa ke muka pengadilan pun belum tentu lagi cerita tu benar. Kita nak tengok pula keputusan mahkamah apa dia, perbicaraan tu berjalan macam mana. Contoh macam isu Dain Said ni, masyarakat sekarang ni dia tunggu je, dia nak tengok apa keputusan mahkamah, sama ada dia bersalah atau tidak, kan. Rata-rata masyarakat tengok nampak dah benda ni macam, kita nak tahu macam mana Dain Said tu boleh sangkut. Macam mana dia boleh sangkut dengan kes yang dah lama macam ni. Kita nak tengok yang tu sebab ini satu benda yang baru tau. Satu kes-kes yang melibatkan kes rogol ni, satu benda yang baru, yang mana kalau dulu 24 jam dan mangsa tu mesti buat report 24 jam ataupun 48 jam. Maksudnya tak boleh lah sampai 1 tahun baru nak buat report. Mana nak buktikan tu semua kan.
Tapi sekarang ni mungkin teknologi dah advance, pihak polis mungkin dah lebih canggih sekarang ni. Kes-kes yang setahun baru datang report pun mungkin dia boleh siasat. Tapi tak apa, kita tengok keputusan dia macam mana. Sama juga macam Tun Mahathir ni. Apatah lagi dia yang tak ada pendakwaan, tapi kita tak sedar. Selepas dia meletak jawatan dan menyerahkan jawatan dia kepada Perdana Menteri selepas dia, kita tengok politik negara kita bergolak. Perpecahan Melayu makin hari makin menjadi-jadi. Nampak tak? Sebab apa? Sebab aku melihat bila Tun melepaskan jawatan dia ni, seolah-olah macam dia sedang melepaskan raksasa-raksasa yang menelan dan mengaut dengan rakusnya apa saja peluang yang ada. Semasa zaman Tun tak berani tau. Nampak? Sebab apa? Semua nampak terkawal je zaman tu. Betul tak? 22 tahun dia menjadi Perdana Menteri. Zaman dia lah paling banyak UTK, unit-unit khas polis ni agresif bertindak. Penjenayah tak berani angkat muka zaman-zaman Tun ni. Betul tak? Jadi kita tengok perpecahan kuat berlaku selepas Tun letak jawatan Perdana Menteri. Selepas pada tu baru kita tengok UMNO berpecah, UMNO pecat orang, UMNO buang orang-orang besar macam Tan Sri Muhyiddin kena pecat, kena buang semua. Kita tengok selepas Tun lepaskan jawatan dia lah. Kalau zaman Tun dulu, golongan-golongan yang duduk dengan Tun ni semua, golongan-golongan yang hebat, orang lama-lama. Dan di era zaman Tok Najib semua ni, orang-orang yang berada seangkatan, sebaya dengan Tun, dia orang ni semua dah malas. Tapi desakan keadaan menyebabkan mereka ni terpanggil untuk nak masuk balik dalam politik ni. Faham? Apa yang Tun nak cari untuk dia nak jadi Perdana Menteri kali kedua? Pernah tak kau orang terfikir? Dia nak cari apa? Tun dah ada segala-galanya. Dia nak apa? Nak harta lagi? Dia dah kaya. Betul tak? Kalau dia tak ada apa-apa pun, anak-anak dia kaya-kaya. Jadi kita ni, orang Melayu ni, kedengkian tu kadang-kadang melepasi batasan akal kita untuk melihat satu-satu benda tu secara realistik. Nampak tak? Betapa bagusnya bila ada Tun Mahathir ni. Bukan aku nak puji Tun sebab apa, tapi aku nak ajak masyarakat, cuba kita fikir dan kita tengok betul-betul. Zaman Tun, mana ada polis kena kecam? Mana ada zaman Tun polis menubuhkan satu-satu unit lepas tu dibubarkan? Tak ada. Zaman Tun is the best. Itulah zaman-zaman yang mana kalau kita tengok unit tindakan khas ni semua profesional semua. Pakai baju kemeja, pakai seluar macam orang nak pergi bayar bil api biar pos je. Tapi operasi TikTok, profesional. Zaman tu lah. Jadi kita kena imbau balik apa yang Tun buat. Dan selepas ketiadaan Tun, apa jadi dengan parti-parti politik orang Melayu? Berpecah sampai 6 puak, 7 puak. Berpuak-puak parti politik Melayu ni bercerita tentang kesatuan Melayu lah, muafakat Melayu lah semua, tapi dalam keadaan berpecah-pecah. Nampak tak? Kalau zaman Tun dulu, berpecah tu PAS, opposition, PAS, UMNO, PAS Barisan Nasional. Ni saja. PKR. Nampak? Jadi kita lihat balik isu-isu berkenaan Tun ni, kadang-kadang aku terfikir memang ada sebab. Aku duk fikir daripada dulu lagi, apa sebab Tun nak naik balik jadi PM? Kenapa? Nak menyelamatkan anak dia. Sekarang ni dia tak ada jawatan, anak dia selamat juga. Tak ada pun aku tengok tak selamat. Betul tak? Jadi bila Tun ni naik, kita nampak dia membongkarkan semua sekali aktiviti-aktiviti salah yang berlaku selepas peletakan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Dan aku ada terlihat satu iklan yang mana Tun mengatakan dia dah tua. Dan dia akui dia cuba nak memperbetulkan balik kesilapan-kesilapan yang pernah dia lakukan di zaman dia, yang menyebabkan pada hari ini negara dilihat bermasalah. Jadi dia volunteer untuk datang balik buat kerja.
Dalam usia dia 90 lebih, dia terpaksa datang balik, betulkan balik keadaan. Sebab dia berasa bersalah. Ya? Rasa bersalah, jadi dia cuba nak betulkan balik keadaan ni. Faham tak? Dia tak perlu berdendam dengan Tun Najib. Dia tak perlu berdendam dengan sesiapa. Sebab apa? Sepanjang dia meletak jawatan, bukan ada siapa pun yang pergi jadi musuh dia. Faham tak? Cuba tengok balik. Jangan emosi. Bila emosi kita melepasi akal kita, benda yang betul kita tak nampak. Kita banyak ikut-ikut orang. Lagi satu, apa yang aku nak cakap, memanglah Tun tu dah tua. Umur dia dah dekat 100 lah. Macam mana dia nak memimpin negara lagi? Betul. Tapi kalau aku tanya kat korang, macam akulah contoh, aku buat bisnes macam-macam. Siapa orang yang paling faham dan tahu tentang bisnes aku? Mestilah anak aku. Orang yang duduk bersama aku, yang tengok masalah bisnes aku semua. Sebab apa? Kalau kita buat bisnes dengan anak ni, kita open. Masalah pun open, untung pun open, rugi pun open. Siapa penipu, siapa boleh percaya, semua kita open dengan anak kita. Betul tak? Jadi kalau kita tengok, Tun ni memanglah dah tua, umur dah 100 lebih, dah dekat 100. Muhriz kan ada. Kan? Jadi kita boleh memberi kepercayaan kepada anak Tun. Sebab apa? 22 tahun Tun jadi Perdana Menteri, mustahil anak dia tak tahu apa yang bapa dia buat. Mustahil anak dia tak mampu nak jalankan satu pentadbiran yang lebih kurang ayah dia. Hari ni kita tengok orang Melayu berpecah belah, apa semua, parti politik memainkan sentimen-sentimen perkauman lah, apa semua. Sekejap kata orang tu komunis, sekejap kata orang tu adalah orang yang boleh dipercayai lah, apa semua. Kata sana, kata sini, berpecah-pecah Melayu ni sejak ketiadaan Tun. Faham tak? Jadi apa daya Tun ni bila dia masuk balik jadi PM, dalam keadaan dia tak mendapat sokongan. Dalam keadaan Melayu berpecah-pecah ni, dia tak dapat sokongan Melayu sepenuhnya. Jadi dia perlukan kuasa untuk memperbetulkan keadaan. Jadi apa dia buat? Dia terpaksalah bergabung dengan PKR, bergabung dengan DAP, bergabung dengan parti-parti yang ada untuk nak dapatkan kuasa. Bukan dia gila kuasa. Sebab dengan ada kuasa itulah baru dia boleh menguruskan negara ni. Faham tak? Tapi malangnya, selepas ketiadaan dia, parti-parti politik orang-orang Melayu ni kucak-kacir jadinya. Berpecah belah. PKR bergaduh dengan UMNO hentam orang dia sendiri, buang Tan Sri Muhyiddin. Kecoh kat dalam ni. Dengan ada berlaku pula lagi isu-isu pecah amanah, korap lah, apalah semua. Macam-macam kes, kapal terbang hilang lah, Atta Tuya kena bunuh lah. SRC lah, YNDB lah, macam-macam kita dengar. Betul tak? Zaman Tun pun ada juga kita dengar kan. Kita dengar apa Wajah lah, kita dengar DFZ lah, adalah lagi macam-macam company-company lah JLC. Kita dengar. Tapi dia tak mencetuskan perpecahan bangsa Melayu. Faham tak? Dia masih dalam kawalan. Zaman Tun ada ISA. Mai zaman berikutnya, disebabkan nak tarik sokongan-sokongan rakyat, ISA dimansuhkan. Tapi dalam dok mansuhkan tu, ditukar pula kepada SOSMA, POKA, LLPK. Serupa je tu. Kan? Sebab apa? Nak tak nak kena juga. Sebab apa? Bila terpaksa tarik sokongan rakyat untuk nak mengekalkan kuasa, ini yang kita tengok UMNO pada hari ini, dia bergabung dengan DAP pun dia sanggup. Janji kuasa dia dapat dikekalkan. Untuk apa kekalkan kuasa kalau tak boleh nak satukan orang Melayu? Jadi kita renung-renungkan balik. Orang tua, umur macam Tun tu, dia tak menipu. Sebab apa? Mana ada orang yang umur yang macam tu, dah jantung pun dah pakai bateri, aku dengar kata. Dia pun tahu, dia pun tak lama. Dia masih nak hidup sebagai seorang penipu. Dia tak menipu. Itulah orang yang akan jujur sepenuhnya dalam usia macam tu. Orang tengah sakit, nazak, dia bercakap tipu ke? Cuba fikir. Orang yang dia tahu besok dia dah nak pergi, dia dah tak lama hidup, dia masih menipu ke? Tak menipu. So agenda tu ni sebenarnya, dia memang nak betulkan balik perpecahan orang Melayu ni. Faham tak?
Jangan cerita pasal harta kuasa Tun nak songlap ke apa. Tak payah cerita. Tun tu dah cukup kaya dah. Tahu? Cukup kaya dah dia. Dia nak songlap apa lagi? Jadi aku fikir kita renungkan balik. Kembali. Mungkin ada baiknya kita kembali balik melihat Tun ni sebagai satu orang yang banyak jasa kepada orang-orang Melayu, banyak jasa kepada negara kita apa semua kan. Dan tak ada pilihan lain. Kalau kita tengok sejak dia meninggalkan pemerintahan, kita nampak Melayu berpecah belah. Tapi semasa dia ada, Melayu tak berpecah. Kan? Jadi minta kita renung-renungkan balik dan kembalilah. Semua orang kalau dah tengok macam ni punya keadaan ada, kembali pada Tun je lah. Kan? Mungkin kembali pada Tun, dia dah tua macam mana dia jaga kita. Tak apa, anak dia ada. Aku percaya Muris dia boleh buat. Dengan adanya bantuan Tun Daim, dengan adanya bantuan kuli, kawan-kawan bapak dia orang lama-lama ni, orang tua-tua ni, mereka ni punya idea yang banyak. Cuma kederat dan masa tu menyebabkan mereka fikir it was a past already lah. Dia tak nak buat lagi dah kerja-kerja politik ni kan. Tapi sekurang-kurangnya dia orang masih mampu untuk menjadi penasihat kepada generasi selepas Tun ni. Dalam keadaan sekarang ni Tun Daim ada lagi, Kuli ada lagi, orang lama tu ada lagi, Rafidah Aziz ada lagi, apa semua ni. Why not? Kita cuba bagi dekat dia orang ni untuk wujudkan balik negara yang berada dalam suasana semasa pentadbiran tu. InsyaAllah Malaysia jadi hebat. Sebab kita tengok selepas Tun letak jawatan, berapa ramai menteri kantoi dengan macam-macam isu. Betul tak? Masa zaman Tun, kalau kes main bontot ni, Anwar Ibrahim seorang je kena. Mana ada orang lain kena? Bila Tun tak ada, keluar macam-macam orang politik. Main belakang lah, apalah semua. Kan? Betul tak? Dengan tok-tok lebay punya video pun keluar lah. Zaman Tun mana berani keluar-keluar macam ni? Betul tak? Jadi jangan kita terlalu memandang Tun atas penilaian peribadi, hasad dengki, sakit hati. Kan? Aku orang duk tanya, kenapa kau tak kecam Tun? Aku tak ada benda nak kecam orang tua tu. Sebab apa? Apa salah dia? Melainkan aku hanya mendengar cerita-cerita orang je. Tapi kalau kata Najib tu salah, aku bukan hanya mendengar cerita, aku melihat dia setiap hari dia naik court, naik mahkamah apa semua. Kan? Aku tengok ni. Kita tengok ni. Tapi Tun sekali pun aku tak tengok dia kena heret SPRM. Anak-anak dia seorang tak kena aku tengok. Jadi macam mana kita nak mengatakan dia ni, membuat tuduhan kat dia? Sekurang-kurangnya, adat resam bangsa Melayu, kita menghormati orang tua kan? Kenapa pula dengan sebab politik, kita menjadi satu Melayu yang kurang ajar terhadap orang tua? Umur dia 90 lebih tu. Kalau dia mesti ada buruk dia sebab dia manusia. Jadi kenapa kita nak tengok di sudut buruk dia? Cuba tengok di sudut kebaikan dia, jasa dia dalam arena politik tanah Melayu ni. Berapa banyak jasa Tun tu? Faham tak? Orang-orang politik yang ada selepas zaman Tun adalah orang yang menumpang atas apa yang Tun dah sediakan. Betul tak? Jadi aku minta kita sama-sama fikirkanlah benda ni, tengok balik. Kadang-kadang terharu juga tengok masyarakat kita ni mengecam Tun tu macam sesuka hati je. Tak fikir ke? Lepas zaman Tun lah keadaan negara kita jadi teruk macam ni. Perpecahan politik berlaku macam-macam hal. Lepas tu lepas jawatan. Jadi kalau dia nak comeback ni, bagus juga. Datanglah balik. Kita duk kata-kata kat dia, kita duk sokong-sokong. Yang ni sokong-sokong, songlap juta. Kan? Yang ni sokong-sokong, bergabung dengan Cina. Nampak? Jadi aku fikir-fikir balik. Memang Tun kalau kita bagi dia pun tak boleh lama. Kita nak tengok dia berehat lah. Ganti dia tu pastikan dia adalah orang yang berfikiran macam Tun tu juga. Faham tak? Dalam tak larat dia 90 tahun lebih,
Dia naik 2 kali jadi PM. Sejarah dunia tau. Dialah satu-satu Perdana Menteri yang dapat chair dekat Harvard. Tak hebat? Menteri lain, Perdana Menteri lain tak dapat chair dekat Harvard tu. Tu lah dapat. Jadi jangan kita kecam tanpa kita berfikir satu-satu kecaman tu betul ke tidak. Logiknya tak ada ni. Realistiknya tak nampak pun. Kenang-kenang sikit. Mujur anak-anak dia semua orang yang kaya lah. Kalau anak dia semua orang-orang miskin, berapa punya sakit hati tengok tu. Bapa aku 22 tahun jadi Perdana Menteri, jaga orang Melayu. Dia letak jawatan di usia tua dia, semua orang maki dia. Jadi kita renung-renungkan balik. Politik kianat, mengkhianati, hentam belakang, hentam depan orang Melayu lah, apa semua ni berlaku selepas ketiadaan Tun. Nampak? Dengan Tun sendiri pun, bila dia naik balik jadi Perdana Menteri, orang hentam balik dia. Orang hentam belakang dia. Itu yang ada langkah syaratan dan semua tu. Jangan kita buat andaian terhadap benda yang kita tak pasti. Tun ni, dia menjadi mangsa andaian dia. Renung-renungkan. Sama-sama kita fikirkan. Aku tak nak buat live isu ni sebab aku tahu nanti yang naik sawan tenuk, sawan babi semua masuk dekat aku punya live nanti, maki hama je penuh. Aku tak sanggup tengok. Sebab apa dia maki tu macam orang tak ada otak. Kita nak buat video, korang tengok video ni, korang fikir-fikirkan balik. Siapa lagi yang kita nak harapkan untuk mewujudkan balik era pentadbiran Tun tu? Itu lebih baik daripada apa yang kita ada hari ni dengan bermacam-macam isu orang politik. So renung-renungkan, fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.